Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Cikgu harap kamu semua dalam keadaan sihat walafiat. Untuk hari ini, kita akan belajar pendidikan Islam tahun 6 dalam bidang ibadat, iaitu bertajuk puasa. Murid-murid boleh rujuk dalam buku teks muka surat 117 hingga 119. Baiklah murid-murid, tajuk puasa pada hari ini adalah bahagian yang kedua. Bahagian yang pertama telah kita pelajari pada video yang lalu, di mana kita mempelajari tentang pengertian, dalil mewajibkan puasa, bila disyariatkan puasa, syarat-syarat wajib puasa, syarat-syarat sah puasa, rukun puasa dan menghafal lafaz niat puasa. Pada hari ini, cikgu akan ajar 3 lagi topik mengenai bab puasa. Yang pertama, perkara sunat puasa. Sunat iaitu perkara yang dapat pahala jika kita lakukan dan kalau kita tinggalkan, tidak akan mendapat pahala. Itu adalah maksud sunat. Yang kedua, perkara yang membatalkan puasa. Di mana jika kita melakukan perkara-perkara ini, maka puasa kita tidak sah dan tidak akan diterima. Maka kita tidak dikirakan berpuasa pada hari tersebut. Dan yang ketiga, hikmah puasa, iaitu pentingnya kita berpuasa, faedah kelebihan kenapa kita berpuasa. Semua itu akan kita pelajari dalam pembelajaran pada hari ini. Baiklah murid-murid, kita terus masuk kepada perkara sunat puasa, iaitu perkara yang mendapat pahala sekiranya kita lakukan perkara-perkara di bawah tersebut sepanjang bulan puasa. Yang pertama itu bersahur. Bersahur iaitu makan pada malam hari sebelum masuk waktu subuh. Anggaran waktunya di antara pukul 12 hingga pukul 5, 5.30 pagi, iaitu sebelum masuknya waktu subuh. Yang kedua, mentakhirkan sahur, iaitu melambatkan sahur. Ya, kita disunatkan melambatkan sahur anggaran waktu pukul 4, pukul 5, 5.30 sebelum masuknya waktu subuh. Dan yang ketiga, menyegerakan berbuka, di mana kita berbuka puasa apabila masuknya waktu maghrib. Ya, apabila kita mendengar azan, lawangan azan, kita hendaklah bersegera berbuka. Kita jangan terus sembahyang ataupun solat maghrib, tetapi kita hendaklah berbuka dahulu. Disunatkan berbuka dahulu dengan makan benda-benda yang ringan, contohnya minum seteguk air dan 3 biji tamar, iaitu kurma. Dan yang keempat, disunatkan berbuka dengan rotib atau tamar. Ya murid-murid, amalan ini dilakukan oleh junjungan Nabi Muhammad SAW, di mana baginda berbuka dengan makan 3 biji tamar. Di mana kita disunatkan membuat amalan seperti yang dilakukan oleh baginda. Yang kelima, berdoa sebelum berbuka puasa. Di mana sebelum kita berbuka puasa, hendaklah kita mengamalkan bacaan doa, iaitu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Cikgu harap kamu semua dapat mengamalkan perkara-perkara tersebut sepanjang bulan Ramadan. InsyaAllah kita akan dapat ganjaran pahalanya di akhirat nanti. Baiklah murid-murid, seterusnya kita masuk kepada perkara-perkara yang membatalkan puasa, iaitu sekiranya kita melakukan perkara-perkara tersebut, maka puasa kita tidak sah dan kita dikira tidak berpuasa pada hari tersebut. Yang pertama, makan atau minum pada siang hari dengan sengaja. Ya, maksudnya kita makan pada siang hari, malam hari tak mengapa, tapi di siang hari tidak boleh. Dengan sengaja, sekiranya kita lupa, tak mengapa, kita boleh teruskan puasa sepanjang hari. Yang kedua,
memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan dengan sengaja. Iaitu pada video yang lepas, Cikgu Nurul Huda ada mengatakan rongga iaitu bahagian tubuh badan yang terbuka seperti mulut, hidung, telinga dan kemaluan kita. Di mana sekiranya kita masuk makanan atau minuman atau apa benda sahaja daripada rongga terbuka dengan keadaan sengaja, maka batal puasa. Manakala yang ketiga, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Ini bagi remaja yang telah dewasa dengan melihat perkara-perkara yang menggairahkan, maka keluar air mani dengan sengaja, maka batallah puasa. Jadi kita dilarang melihat perkara-perkara yang boleh menyebabkan keluarnya air mani. Yang keempat, melakukan jima' pada siang hari. Jima' iaitu bersetubuh yang dilakukan kalau dalam Islam antara suami dan isteri, di mana tidak boleh dilakukan pada siang hari dan dibolehkan pada malam hari. Yang kelima, muntah dengan sengaja. Biasanya muntah ini kalau kita lakukan ketika kita menggosok gigi, dengan sengaja menjuluk mulut hingga kita muntah, ataupun kita saja menjuluk-juluk mulut kita agar muntah, maka batal puasa kita pada hari tersebut. Baiklah murid-murid, kita masuk kepada perkara yang membatalkan puasa seterusnya, iaitu yang keenam, mabuk atau pengsan sepanjang hari. Mabuk ini adalah kategori di mana kita merasa pening, loya sepanjang hari, atau pengsan sepanjang hari, iaitu tidak sedarkan diri sepanjang hari. Tetapi sekiranya perkara ini berlaku dalam masa yang singkat, antara 1 jam, 2 jam, 3 jam ataupun sekelip mata saja, maka kita boleh meneruskan puasa. Perkara yang ketujuh, berbuka sebelum masuk waktunya, di mana kita berbuka selepas azan solat maghrib. Sekiranya kita berbuka awal, kerana kita lihat cuaca gelap, maka kita pun berbuka, beranggapan telah masuknya waktu berbuka, maka puasa kita akan batal. Kita kena berbuka selepas masuknya waktu maghrib. Yang ke-8, itu haid, nifas dan wiladah, di mana perkara ini berlaku di kalangan kaum wanita, di mana haid iaitu keluar darah setiap bulan, nifas bagi wanita yang melahirkan anak, dan wiladah iaitu darah yang berserta ketika melahirkan anak. Yang ke-9, gila. Gila ni, di mana maksud gila ialah orang yang tak ada akal. Ada orang yang gila memang sejak azali ataupun gila tiba-tiba, maka puasanya batal walaupun dalam masa yang sekejap. Yang ke-10 iaitu yang terakhir, murtad. Apa maksud murtad? Itu terkeluar daripada agama Islam. Dan murtad ini diistilahkan sebagai orang yang terkeluar daripada agama Islam dan diisytiharkan oleh Jabatan Agama. Kita tidak boleh sewenang-wenangnya mengisytiharkan seseorang itu murtad. Baiklah murid-murid, perkara yang membatalkan puasa ini murid-murid boleh rujuk dalam buku teks muka surat 118. Baik murid-murid, kita masuk kepada tajuk yang seterusnya, iaitu hikmah puasa. Di mana hikmah ini kepentingan puasa, kelebihan, kebaikan kita berpuasa dan mengapa kita diwajibkan berpuasa. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan banyak melakukan amalan ibadat. Di mana apabila kita berpuasa dan kita melakukan amalan-amalan ibadat, ataupun perkara-perkara yang sunat yang kita dah bincangkan pada slide sebelum ini, maka itu dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Ketakwaan itu kekuatan iman kita kepada Allah semakin kuat. Yang kedua, memupuk sifat mahmudah. Sifat mahmudah, kalau kita lihat di sini, mahmudah itu perkara-perkara yang baik. Contoh perkara-perkara mahmudah di sini ya seperti sabar, jujur, ikhlas dan berterima rasa. Di mana murid-murid
boleh lihat dalam buku teks muka surat 119. Ada dinyatakan di situ di mana hikmah puasa dari segi rohani. Itu di mana daripada segi rohani kita akan melahirkan sifat-sifat mahmudah, iaitu jujur, ikhlas dan bertimbang rasa. Manakala yang ketiga, mencegah pelbagai penyakit. Di mana dengan berpuasa ini kita dapat mencegah pelbagai penyakit. Contohnya, nampak kalau banyak makan, kita akan jadi gemuk, obesiti, maka kita tidak akan sihat. Dan sekiranya kita berpuasa, kita dapat mengelakkan penyakit obesiti ini. Seterusnya yang keempat, merasai sebahagian penderitaan orang yang tiada makanan. Di mana biasanya orang yang tak makan ni adalah orang miskin. Di mana mereka mungkin tiada pendapatan untuk membeli makanan harian, maka mereka sanggup berpuasa dari pagi hingga ke petang, dan petang apabila selesai bekerja, mereka baru boleh makan dengan adanya hasil pekerjaan pada sepanjang hari tersebut. Berbanding dengan kita yang dah amalkan waktu pagi makan, waktu tengah hari kita makan, dan waktu malam pun kita makan. Jadi kita dapat merasai macam mana golongan miskin ini untuk makan mereka terpaksa bekerja sepanjang hari, barulah mereka boleh menyediakan makanan. Ni murid-murid, ini adalah hikmah puasa daripada segi rohani, iaitu dalaman kita. Kita masuk pada slide seterusnya. Baiklah murid-murid, kita sambung hikmah puasa dari segi jasmani, iaitu fizikal kita, daripada segi tubuh badan kita. Yang pertama, mendisiplinkan diri. Di mana apa maksud disiplin itu? Kita mengajar diri kita, di mana kalau kita lihat contoh dalam buku teks muka surat 119, mendisiplinkan diri seperti mematuhi adab ketika menjalani ibadat puasa. Dan begitu juga kita diajar apabila masuk waktu subuh, kita dah tidak boleh makan sehinggalah masuknya waktu maghrib. Itu adalah disiplin. Diajar daripada waktu tersebut kita tidak boleh makan. Jadi secara tak langsung kita dah ajar diri dan kita dah didik diri kita untuk berdisiplin. Seterusnya yang kedua, mendidik diri mengawal nafsu. Kita sebagai manusia, kita ada nafsu. Di mana nafsu itu kalau kita lihat dalam buku teks seperti menjauhi larangan-larangan Allah. Nafsu biasanya kehendak kita. Kita nak buat apa yang kita suka. Tapi benda itu menyalahi ajaran Islam. Contohnya membuat perkara-perkara maksiat. Di mana kalau kita berpuasa, kita tidak mampu untuk melakukan perkara tersebut, secara automatik kita dapat mengawal nafsu kita. Seterusnya yang ketiga, merehatkan organ dalaman, menurunkan lemak dan tekanan darah. Ini adalah sesuatu yang kita boleh amalkan. Sekiranya kita berpuasa, kita dapat merehatkan organ kita, terutamanya perut, usus, daripada bekerja sepanjang hari, iaitu waktu siang dia akan berehat dan malam baru dia bekerja. Manakala menurunkan lemak, automatik kalau kita puasa, kita akan mengurangkan lemak dalam badan kita. Dan tekanan darah, di mana daripada pemakanan juga menyebabkan tekanan darah kita akan naik. Murid-murid, ini adalah antara hikmah-hikmah puasa. Marilah kita amalkan dengan rela hati. Semoga mudah-mudahan kita mendapat ganjaran pahala yang besar di akhirat nanti. Baiklah murid-murid, sebelum kita menamatkan sesi pembelajaran kita pada hari ini, cikgu akan memberi latihan pengukuhan, di mana cikgu harap murid-murid dapat membuat latihan di rumah. Seperti mana kita lihat latihan yang pertama itu, sebagai latihan sila rujuk buku teks muka surat 55 hingga 57. Sekiranya murid-murid sudah membeli buku aktiviti, murid-murid boleh lihat dalam buku aktiviti muka surat 55, 56 dan 57 dan siapkan kerja-kerja tersebut. Sekiranya murid-murid belum membeli buku aktiviti, Ustazah akan lampirkan
muka surat tersebut, dan diharapkan murid-murid dapat membuat latihan di dalam buku tulis. Dan jangan lupa tulis hari dan tarikh. Murid-murid, kita jumpa lagi di pelajaran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.